Okey. Jadi hari ini kita nak sambung tajuk 2.3 sifat kimia dan saling pertukaran antara sebatan antara siri homolog. So hari ini tajuk khusus dia kita nak tengok adalah perbandingan antara alkena dan juga alkana. Okey. So sebelum kita tengok tajuk dia dengan lebih lanjut, kita tengok dahulu kriteria kejayaan untuk hari ini. So kriteria kejayaan kita hari ini ada 3 sahaja, iaitu yang pertama, kamu dapat menyatakan satu daripada 2 persamaan antara alkana dan alkena. Okey, sebenarnya ini bukan satu daripada 2, satu daripada 4. Cikgu betulkan sedikit ya, sorry. Okey, yang kedua kamu dapat menghitung jisim karbon dalam propana dan propena. Macam mana kamu nak kira peratus jisim karbon? Actually, apa je saya ni. Okey, peratus jisim karbon dalam propana dan propena. Okay, dan yang ketiga, kamu dapat menerangkan sekurang-kurangnya 2 perbezaan antara alkana dan alkena. Okey, so jom kita tengok apakah perbandingan antara alkana dan alkena. Okey, hai Syarun, Syarun dah join. Okey, so Syarun kita baru je nak start kelas ya. Okey. So, sekejap cikgu tengah cari pen cikgu. Jumpa dah pen cikgu. Okey, so kita nak tengok perbandingan antara alkana dan alkena. Okey, so kalau kita nampak dekat sini ada 2, cikgu ambil contoh iaitu heksana dan juga heksena. Ni ada heksana wakil untuk alkana dan heksena wakil untuk alkena. Okay. So this one and this one. Okay, so kita nak lihat dulu persamaan alkana dengan alkena. Okay, persamaan antara alkana dan alkena ni ada 4. Okay, yang mana cikgu? Okay, this one 1, 2, 3 dan 4. Yang warna kuning tu dia punya persamaan. So kita lihat dahulu persamaan yang pertama. Okey, alkana dengan alkena ni kedua-duanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. So, kita kata kedua-duanya adalah hidrokarbon yang mana mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, persamaan yang kedua, kedua-duanya ni alkana dengan alkena ni dia mengalami pembakaran lengkap. Okay, kedua-duanya mengalami pembakaran lengkap menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. Then persamaan dia yang ketiga, okey, kedua-duanya mempunyai sifat fizik yang sama, iaitu takat lebur dan takat didih rendah, ketumpatan yang rendah. Okey. And then sifat persamaan dia yang keempat adalah bilangan atom karbon dia sama banyak. Okey, sebagai contoh, okey, kalau cikgu ambil heksana, okey, heksana alkena yang sepadan dengan dia adalah heksena. Okey, so kalau heksana dia ada 6 karbon. Kalau heksena pun dia ada 6 karbon. Yang berbeza adalah bilangan atom hidrogen. That's why kita kata alkana dengan alkena ni dia mempunyai bilangan atom karbon yang sama banyak. Okey, itu adalah persamaan. Ada soalan tak nak tanya setakat Din? Tak ada. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan dengan perbezaan. So kalau kita tengok yang colour purple ni, okey, yang depan paparan skrin cikgu ni, yang warna purple ni dia punya perbezaan. Okey, so first kita tengok dahulu perbezaan yang pertama dari segi jenis hidrokarbon. Okey, alkana ni dia adalah hidrokarbon tepu. Okey, dia adalah hidrokarbon tepu. Manakala alkena adalah hidrokarbon tak tepu. Okey, so kenapa alkana ni kita kata hidrokarbon tepu?
Kerana, kita tengok perbezaan yang kedua, kerana alkana dia ada ikatan kovalen tunggal. Okey, alkana ada ikatan kovalen tunggal antara atom karbon iaitu C double bond to C. Okey, manakala alkena ni kita kata dia hidrokarbon tak tepu sebab dia mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. So, macam mana ikatan ganda 2? Cikgu ulang je lah balik. C double bond to C. Itu adalah perbezaan yang kedua. Okey, sekarang perbezaan yang ketiga. Alkana ni dia mengalami tindak balas penukar gantian. Okey, dia mengalami tindak balas penukar gantian iaitu antara atom hidrogen dengan atom halogen. Sama ada klorin atau bromin. Okey, tetapi alkena ni dia tak mengalami tindak balas penukar gantian. Disebabkan dia ada ikatan ganda 2, jadi kita boleh alkena boleh mengalami tindak balas penambahan dekat karbon yang ada ikatan ganda 2 tadi tu. Kita potong, kita tambahlah lagi satu ikatan dekat atom karbon tu. Itu yang kita kata tindak balas penambahan. Ada berapa tindak balas penambahan untuk alkena? Ingat lagi tak? Alkena ada berapa jenis tindak balas penambahan? Yang pertama, penambahan hidrogen. Yang kedua, penambahan halogen. Yang ketiga, penambahan air. Yang keempat, penambahan halogen halida. Hidrogen halida. Okey, hidrogen halida. Dan yang kelima, penambahan dengan ejen pengoksidaan. Ataupun kita kata tindak balas penambahan pengoksidaan. Okey, boleh? Okey, so penambahan ni dia ada, alkena ni dia ada 5 jenis tindak balas penambahan. Okey, perbezaan yang keempat. Okey, perbezaan yang keempat adalah kita lihat alkana ni dia punya peratus jisim karbon per molekul dia lebih rendah berbanding alkana. Okey, alkana, sorry. Alkana dia punya peratus jisim karbon per molekul lebih rendah berbanding alkena. Alkena dia punya peratus jisim karbon per molekul lebih tinggi. Okey, sekejap lagi cikgu akan ajar kamu macam mana kita nak kira peratus jisim karbon. Okey, alright. Selepas itu yang kelima. Okey, disebabkan alkana ni dia mempunyai jisim karbon per molekul lebih rendah, jadi nyalaan dia kurang berjelaga. Berjelaga tu apa cikgu? Berjelaga tu adalah asap hitam. Okey, asap hitam. So, alkena ni dia akan hasilkan lebih banyak jelaga. Sebab apa? Sebab dia punya peratus jisim karbon per molekul ni lebih tinggi. Okey. So dekat buku teks kamu, okey, buku teks muka surat berapa ya? Mari semak sekejap. Eksperimen 2A ni. Thank you. Muka surat 86. So, dekat buku teks muka surat 86, kita sepatutnya kena jalankan satu eksperimen, iaitu eksperimen untuk membandingkan sifat alkana dengan alkena. Dia lebih kepada sifat kimia dia. Alright. So, kalau kita lihat, okey, eksperimen 2A ni dia ada 3 jenis eksperimen. Okey, yang pertama kita nak melihat kejelagaan dia. Okey, kita nak melihat kejelagaan nyalaan. Kita nak tengok kejelagaan nyalaan yang mana kita nak membandingkan heksana dan heksena dari segi kejelagaan nyalaan semasa pembakaran.
Okey, so pernyataan masalah dia, kita kata adakah alkana dan alkena ni dia akan terbakar dengan kuantiti jelaga yang sama? Rasa sama tak? Of course lah tak kan. Dari pun kita dah tengok perbezaan dia kan. So, hipotesis untuk eksperimen ini kita katakan heksana ni dia akan terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. Okey, heksana dia akan terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. Okey, kenapa? Sebab peratus jisim karbon per molekul bagi heksana ni lebih tinggi berbanding heksana. Sebab tu dia akan menghasilkan nyalaan lebih berjelaga. Itu teori lah yang kita belajar kan. So hari ni kita nak tengok eksperimen dia. Okey, so dalam eksperimen ini pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran heksana dan heksana ataupun jenis hidrokarbon lah. Satu alkana, satu alkena. Kenapa kita menggunakan heksana? Kita tak menggunakan etana. Sebab etana tu dalam bentuk gas. Kan? Susahlah kita nak tengok dia nak terbakar macam mana gas. Okay, bahaya. So, kita menggunakan heksana. Sebab heksana ni dia dalam keadaan cair. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas kita nak perhatikan kejelagaan nyalaan. Okey, dan pemboleh ubah yang kita malarkan adalah isi padu heksana dan heksana, iaitu kita menggunakan isi padu kedua-dua jenis hidrokarbon ni iaitu sebanyak 2 cm padu. Okey, so sekarang bahan yang kita perlukan of course lah heksana, heksana, kayu uji, mancis dan kertas turas. Okey, radas dia pula mangkuk penyejat dan silinder penyukat. Silinder penyukat tu untuk kita sukat isi padu heksana dan heksana. Mangkuk penyejat sebab kita nak isi heksana dengan heksana dalam tu. Okey, so langkah keselamatan untuk eksperimen ni kita kena gunakan goggle. Okey, kacamata keselamatan semasa kita jalankan eksperimen ini. Okey, so prosedur dia yang pertama, okey, kita masukkan 2 cm padu. Okey, first kita sukatlah 2 cm padu heksana kita masukkan ke dalam mangkuk penyecat. Kemudian kita gunakan kayu uji menyala. Kita nyalakan dulu api kat kayu uji tu dan kita masukkan, kita letaklah dekat heksana. Okey. So heksana dah menyala. So semasa heksana tu terbakar, kita ambil sekeping kertas turas. Okey, kita letak kertas turas tu dekat atas nyalaan. Macam gambar ni. Okey, macam gambar tu. Kita letak atas tu. Okey, kenapa kita letak? Sebab kita nak tengok ada tak jelaga yang terhasil daripada nyalaan heksana tadi. Okey, kemudian kita akan perhatikanlah nanti pemerhatian dia. Alright, so langkah yang keempat, kita ulang je lah balik. Langkah 1 sampai 3 tu kita guna heksana. Okey, so isi padu sama 2 cm padu. Kemudian kita rekodkan pemerhatian berdasarkan kejelaan nyalaan dan kuantiti jelaga yang terkumpul. Okey, so dekat rajah ni kamu boleh tengok. Daripada rajah ni pun sebenarnya kita dah boleh tengok pun alkana ke alkena ataupun hidrokarbon mana yang menghasilkan lebih banyak jelaga. Jelaga ni yang kali hitam ni. Ataupun ni gambar yang hasil eksperimen. Okey, hasil eksperimen ni yang dah dibuat. So kamu nampak kan yang ini lebih banyak warna hitam. Dekat piring mangkuk penyejat tu sendiri pun dia akan menghasilkan jelaga juga sebenarnya. Okey, so kamu rasa-rasa ini A, ini B. Yang mana satu heksana, yang mana satu heksana? A, heksana. A adalah heksana, B ini adalah heksana. Sebab kita nampak kan A tu lagi hitam daripada B. Lepas tu kertas turas pun
A ni ada sikit kesan hitam. Yang B tu putih bersih. Okey, bagus. Maknanya kamu dah faham. Okey. And then kita nak tengok pula eksperimen yang kedua. Eksperimen yang sama tetapi yang kedua iaitu tindak balas dengan air bromin. Okey kelas, air bromin ni warna apa? Perang. Ya, air bromin warna perang. Okey, air bromin ni warna perang. Okey, so kita nak tengok tujuan eksperimen adalah untuk membandingkan heksana dan heksena menggunakan air bromin. Okay, so hipotesis dia kita katakan heksena ni dia menyah warna. Apa maksud menyah warna kelas? Warna tu hilang. Pandai. Warna tu hilang. Maknanya dia jadi tidak berwarna. Sebab tu kita kata dia menyah warna ataupun warna tu hilang. Okay, so heksena ni dia akan menyah warna perang air bromin, manakala heksana tidak menyah warnakan warna perang air bromin. Okey, kenapa heksena dia boleh menyah warna? Sebab heksena ni dia mengalami tidak balas penambahan. Cikgu kita siap-siap sebab kita bincang sahaja teori kan. Okay, so nanti insyaAllah pada masa kita cubalah tengok mana eksperimen yang kita boleh buat, kita cuba buat kan. Okay, so heksena ni dia boleh menyah warna perang air bromin sebab dia mengalami tindak balas penambahan dengan air bromin. Okay, manakala heksena ni memang tidak menyah warnakan sebab dia memang tidak ada tindak balas penambahan. Tidak mengalami tindak balas penambahan. Okey. Jadi untuk eksperimen ni pemboleh ubah dia. Okey. Untuk eksperimen ini pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis hidrokarbon iaitu heksana dan heksena. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak perhatikan adalah perubahan warna perang air bromin. Sama ada dia tidak berubah ataupun dinyah warnakan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu heksana dan heksena iaitu kita menggunakan sebanyak 2 cm padu heksana dan heksena. Jadi bahan yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini adalah heksana, heksena, air bromin dalam 111 trichloroetana. Okey, air bromin tu memang kita dah campurkan siap-siap dengan 111 trichloroetana. Dan radas yang kita akan guna adalah tabung uji untuk kita isi heksana, silinder penyukat untuk kita sukat heksana dan penitis untuk kita titiskan air bromin dalam 111 trichloroetana. Okey, so prosedur dia kita boleh tengok kat sini. Yang pertama kita masukkan 2 cm padu heksana dalam sebuah tabung uji. Yang kedua, tambahkan 2 hingga 3 titik air bromin dalam 111 trichloroetana ke dalam heksana dalam tabung uji ini. Okey, kemudian ni rajah 2.10 ni kita tutup mulut tabung uji, kita goncang. Okey, kemudian kita rekodlah pemerhatian. Okey, pemerhatian ni kita tengok warna perang air bromin. Okey, kita nak tengok warna perang air bromin. Kenapa cikgu bacakan prosedur? Sebab prosedur ni penting. Kalau soalan dia tanya kita nyatakan apa soalan dia biasa? Dia kata nyatakan ujian kimia untuk mengesahkan untuk membezakan cecair ini. Membezakan kedua cecair, maknanya cecair heksana. Soalan dia kata huraikan satu ujian kimia. So kamu kena nyatakan prosedur ini. Masukkan 2 cm padu heksana dan heksana dalam tabung uji, tambah sekian-sekian, goncang campuran dan perhatikan pemerhatian. Dan kamu terangkan pemerhatian dia, apa pemerhatian yang kamu akan nampak. Okey, itu cara kamu jawab soalan berbentuk begini. Okey,
Soalan ni kamu boleh jumpa dalam aktiviti 2I, buku teks latihan yang saya bagi pada minggu lepas. Alright. Okay, so pemerhatian yang kita akan nampak, macam ni lah. Ni pemerhatian dia. Okay, so ada dua tabung uji A dan B. Okay, kamu rasa A ni larutan apa? B ni larutan apa? Okay, A larutan apa kelas? Heksana. A ini adalah heksana. Sebab apa? Sebab warna perang air bromin tu tidak berubah. Okay, heksana dia tak dapat nak nyah warna perang air bromin. Manakala B adalah heksena. Kenapa heksena? Asalnya memang warna perang macam A, tetapi bila kita titiskan, asalnya air bromin tu warna perang. So bila kita titis dalam heksena, air bromin tu dia akan berubah warna menjadi warna jernih ataupun tidak berwarna. Okey. So maknanya kamu dah boleh bezakan antara alkena dan alkana apabila kita uji dengan air bromin. Okey, dan yang ketiga, yang ketiga kita nak uji dengan tindak balas alkena dan alkena dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, apakah warna larutan kalium manganat 7 berasid ni kelas? Ungu. Pandai. Okey, dia berwarna ungu. Okey, kalau dia serbuk pun dia serbuk hablo yang berwarna ungu. Okey, jadi kita lihat tujuan eksperimen ni adalah untuk membandingkan heksana dan heksena dengan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, sama je. Tujuan ni memang kita nak bezakan dah heksana dan heksena. Kita nak mengesahkan kita punya teori tadi. So hipotesis dia, heksena ni dia akan menyah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Manakala heksena dia tidak menyah warna ungu larutan kalium manganat berasid. Kenapa heksena ni dia boleh menyah warna? Sebab heksena ni dia mengalami tindak balas penambahan pengoksidaan. Okey, dia tindak balas penambahan pengoksidaan. Okey, ataupun tidak balas pengoksidaan dengan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Tetapi heksana dia tidak mengalami tindak balas penambahan. Okey. So pemboleh ubah dalam eksperimen ini, kalau kita tengok pemboleh ubah dimanipulasi masih lagi sama, iaitu heksana dan heksena. Tindak balas pemboleh ubah bergerak balas, kita nak perhatikan perubahan warna larutan kalium manganat 7 berasid. Sama ada warna ungu tu kekal ataupun warna ungu tu menjadi tidak berwarna atau dinyah warnakan. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan pun sama juga macam dua eksperimen tadi, iaitu isi padu heksena dan heksana, iaitu sebanyak 2 cm padu. Dia tak selesainya 2 cm padu. Boleh je kalau kamu nak guna 3 cm padu, 4 cm padu. Tetapi logiknya dekat sini kita menggunakan tabung uji. Bila tabung uji tu besar mana je kan? So cukuplah kita letak 2 cm padu. Okey, dan bahan yang kita akan gunakan of course lah heksana, heksena dan larutan kalium manganat 7 berasid. Dan radasnya sama macam tadi. Tabung uji untuk kita, tabung uji untuk kita isikan heksana dan heksena. Kemudian silinder penyukat untuk kita sukat isi padu heksana dan heksena. Dan penitis untuk kita titiskan larutan kalium manganat berasid. Okey, jadi prosedur dia seperti dalam buku teks. Yang pertama kita masukkan 2 cm padu heksana dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita tambahkan 2 hingga 3 titik larutan kalium manganat 7 berasid dalam heksana. Dalam heksana yang dalam tabung uji tadi kan. So boleh rujuklah
darjah 2.11. And then kita kena goncang. Tutup mulut tabung uji dengan ibu jari tu, kamu goncang. And then kita rekod lah pemerhatian. So kita nak tengok warna ungu tadi tu. Sama ada hilang ataupun masih warna ungu. Okey, kemudian kita ulanglah balik langkah 1 sampai 4 dengan menggunakan Heksana. Okey, alright. So biasanya kita akan buat jadual lah kan. So ni lah pemerhatian. So ni pemerhatian yang cikgu dapatkan untuk eksperimen B dengan C. Yang ibromine dengan larutan kalium. So yang ini fokus untuk yang C. Yang ini fokus untuk yang B tadi. Sebab nampak kan sikit-sikit warna perang ibromine. Ini warna ungu. Okey. So ini adalah heksana. Okey. Yang ini adalah heksana, yang ini adalah heksana. Betul tak? Okay, ini adalah heksana dan ini adalah heksana. Boleh nampak ke? Boleh. Okey. So boleh tengok kan dia punya hasil daripada eksperimen ini. So, eksperimen ini is a very simple. Ada bakar-bakar. So senang nak buat. Okey. So kita nak tengok perbincangan eksperimen 2A ni. Okey. So yang pertama sekali, pembakaran alkena akan hasilkan nyalaan yang lebih berjelaga berbanding alkana sebab peratus jisim karbon per molekul untuk alkena lebih tinggi berbanding alkana. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, ni cara kita nak kira Cara kita nak kira peratus jisim karbon per molekul dalam alkana dan alkena. Jadi dekat sini dia menggunakan propana. So propana adalah C3H8, propena C3H6. Okey, so formula dia adalah kita kira jisim karbon per jisim formula jisim molekul relatif JMR. So kenapa 3? 3 ni menunjukkan 3 bilangan karbon. 12 adalah jisim atom relatif karbon. Okey, kamu dapatkan jisim karbon bahagi dengan jisim molekul relatif. 3 darab 12 untuk karbon, 8 darab 1 untuk hidrogen. Okey, kemudian kita darablah dengan 100%. So kita akan dapat propana, dia punya peratus karbon dia, okey, peratus jisim karbon dia adalah 81.82%. Dan propena kamu akan dapat 85.71%. Okey. So, kita boleh nampakkan propena tu lagi tinggi 85, propana 81. Okey, so daripada situ kita nampaklah peratus jisim karbon dalam propena ni lebih tinggi. Okey. Sekejap ya. Okey. Right. So sebenarnya jelaga ni adalah karbon yang terhasil. Okey, jelaga tu adalah karbon yang terhasil. Jadi dalam alkena dia punya peratus karbon dia tu lebih tinggi atau jisim karbon dia lebih tinggi. Sebab apa kita dapat jisim karbon tu lebih tinggi? Sebab dia kurang bilangan hidrogen. That's why dia punya peratus karbon tu akan menjadi lebih tinggi dalam molekul tersebut. Okey, boleh faham kan? Boleh. Okey. Sekarang perbincangan yang pertama cikgu dah bincang, yang kedua pun cikgu dah sebut. Pembakaran propena lebih berjelaga daripada propana kerana peratus jisim karbon per molekul dalam propena lebih tinggi. Okey, kita kena sebut istilah bagi betul peratus jisim karbon per molekul. Mesti per molekul. Sebab tu kita ambil kira
semua atom dalam molekul itu atau sebatian itu. Okey, yang ketiga jelaga yang terbentuk ialah karbon. Okey, so apabila bilangan atom karbon per molekul hidrokarbon semakin bertambah, maka peratusan jisim karbon per molekul semakin tinggi dan semakin banyaklah jelaga yang terhasil daripada penyalaan itu. Okey, so sekarang kita tengok yang yang seterusnya, yang warna biru ni. Yang warna merah tu untuk perbincangan dari segi pembakaran ataupun penghasilan jelaga untuk alkana dan alkena. Okey, yang warna biru tu yang keempat, poin yang keempat tu, alkena ni dia berbalas dengan air bromin dan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, manakala alkana dia tidak menunjukkan sebarang perubahan. Macam mana kita tahu dia tak menunjukkan sebarang perubahan? Warna perang air bromin dengan warna ungu larutan kalium manganat tu tak berubah pun kan. So kita kata alkena ni dia lebih reaktif daripada alkana. Kenapa alkena lebih reaktif daripada alkana? Sebab dia ada lebih tidak balas kimia kan. Sebab apa? Sebab dia ada ikatan ganda 2 pada molekul alkana. Jadi kebanyakan tindak balas kimia ataupun tindak balas penambahan itu berlaku pada alkena, tetapi alkana tak ada mengalami apa-apa tindak balas penambahan. Okey, cikgu harap jelas penerangan ini. Okey, kamu nak main kuis Kahoot tak? Sekarang baru pukul 12 lebih, nak main tak? Nak. Boleh. Tapi pernah main? Tapi kenapa tu? Okey, tapi kan confident. alah Iman, janganlah tak confident Iman. Iman ni cikgu nak hantar kaunseling ni, cikgu tak confident. Janganlah. Tak adalah. Okey, kalau nak main Kahoot ni sebab cikgu nak buat secara live. Pernah tak kamu main Kahoot secara live? Pernah form 1 lama kan? Allah, lamanya. Itulah cikgu pun baru belajar pasal Kahoot ni. Biasa guna je orang punya. So, sekarang baru cikgu belajar. Okey. Tapi sebab saya belajar dengan anak saya. Anak saya dia kata seronok lah ibu main Kahoot ni dengan cikgu-cikgu dia. Okey, so tapi kalau kita nak main secara live, sebab soalan tu dia tak akan paparkan soalan pada screen handphone kamu tau. So kamu kena guna handphone lain untuk main sebab nanti soalan kamu kena tengok dekat paparan GM cikgu. Faham tak? Maksudnya dekat soalan tu dekat cikgu tapi so kita orang jawab dekat dalam phone kita orang tu. Betul Alia. Okay. Okay. So kamu klik masuk, cikgu share dekat ruangan chat Okay. Kamu klik Allah. Cikgu susah. Susah tak? Susah tak? Apa yang kita belajar je. So boleh ready dengan buku, boleh je tengok buku modul ke buku teks pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh rujuk. Tapi satu soalan tu paling lama ada soalan kira-kira sikit. So lama sikit lah tu cikgu bagi. Tapi paling satu soalan average dalam 20 second. Okay. So kamu tolong klik www.kahoot.it. Okay, kalau kamu klik Kahoot.it ni, cikgu ada bagi dekat ruangan chat. Okay, kalau kamu klik Kahoot.it ni, kamu akan dapat paparan macam ni dekat handphone kamu. Ataupun cikgu rasa better guna handphone je, tak payah guna laptop ke apa. Lagi satu device, kamu kena guna untuk tengok paparan skrin cikgu ni. Okay, so tajuk kita hari ni adalah tingkatan 5 sebatian karbon. Okay, saya akan guna secara live So soalan memang tak akan papar dekat kamu punya skrin handphone tapi ada dalam skrin cikgu. So kamu kena tengok melalui skrin GM ni.
Okey. Sekejap ya. Okey, dia tengah loading pin. Dia tengah loading pin. Okey. So ini pin dia 85184009. Okey, ni pin dia 85184009. Okey. Kamu tolong salin. Ni dah masuk dah seorang Lia Comel. Okey, kamu klik yang tak tahu tu kamu paste je. Kamu key in kamu key in dalam Kahoot.it tu, kamu enter. Masukkanlah nickname kamu. Okey, masukkan nickname kamu. Okey, so kat sini dah ada Iman. Saya ni siapa ni? Nak siapa? Nak Nabila kot. Betul tak Nabila? Nak tu Nabila cikgu. Nak Nabila. Teringat saya Puan Zainab. Okey, Hazamul dah ada. Iman dah ada. Nis tu Anis Amirah, mestilah Amirah Zafira kan? Okey, Haji siapa Haji? Haizee Razi. Oh, Razi. Okey. Nis, Zah siapa Zah? Aduh, pening cikgu nak cari seorang. Zah Zahira. Oh, Zah Zahira. Saya tu siapa? Tak tahu. Okey. Lagi? Nia siapa? Nia mesti dah Nia kan? Betul tak? Ada lagi tak? Baru 11 orang. Cikgu Sharifah tak boleh masuk sebab Kenapa dia internet dia low. Oh, okey, tak apa Sharifah, jangan risau. Cuma dia dapat join lah quiz sekarang kan. Okey, tapi tak apa, cikgu akan bagi juga quiz Kahoot ni secara offline tugasan. Maknanya nanti bila habis DM, cikgu bagi link, kamu join je. Cuma dia tak ada secara live macam ni lah. Kan? Okey, ada lagi tak 11 orang? Kalau tak ada, cikgu boleh proceed. Tak ada. Okey. So, saya dah buka audio Kahoot. Okey, so semua ready Ada 13 orang yang akan bermain. Okey, kita start counting. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya akan bacakan soalan untuk bantu kamu. Okey, ready? Okey, soalan pertama. Berikut adalah sebatian karbon kecuali merah gula, kuning kalsium karbonat, biru karbon dioksida, hijau air. 6 orang. Okey, jawapannya adalah air. Okey, ramai jawab gula. Sebenarnya air tu adalah sebatian apa? Air ada karbon ke? Tak ada kan? Dia H2O. So dia bukan sebatian karbon. Okey, kita tengok siapa 2 orang yang boleh jawab ni. Iman dan juga Nabila. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Tet adalah sebatian organik yang hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, merah tu alkohol, kuning tu hidrokarbon, biru asid karboksilik, hijau ester. Okey, jawapannya adalah hidrokarbon. Kat situ cikgu nampak 8 orang jawab betul, lagi 2 orang tersalah klik jawapan. Kita lihat siapa yang skor. Wow,
Bagusnya Iman. Okay, kita go to the next question. Soalan ketiga. Hidrokarbon yang mengandungi ikatan kovalen tunggal sahaja di antara atom karbon. Hidrokarbon tepu ke hidrokarbon tak tepu? Merah tu hidrokarbon tepu Okay, jawapannya hidrokarbon tepu. Okay, ramai dapat jawab. Ada yang tak sempat ni. 10 orang sahaja yang jawab. Okay, kita tengok. Wow, Lia cepatnya naik. Okay, kita go to the next question. Soalan yang keberapa sekarang ni? Soalan keempat Alkana adalah hidrokarbon yang mempunyai formula ARM. Formula ARM apa tu? Okey, jawapannya adalah CnH2n tambah 2. Okey, 9 orang yang dapat jawab soalan ni. Okey, Isma menggantikan tempat Alia. Iman masih lagi mengungguli tempat di atas. Okey, kita go to the question yang kelima. Sifat kimia bagi alkana. Mana satu? Yes, jawapannya penambahan. Okey, 4 orang yang dapat jawab dengan betul. Kita tengok siapa skor sekarang. Okey. Anis, dia dah strict dengan 4 jawapan yang betul dalam satu baris tu. Okey, Iman masih lagi mengungguli di tangga yang ke atas dengan skor 3,224. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Heptana adalah sebatian alkana yang mempunyai bilangan karbon sebanyak berapa? Heptana. Karbon dia berapa tu? Merah 6, 7 biru, kuning 8, hijau 9. Yes, semua betul. Jawapan dia 7. Okey, kita tengok skor. Okey, tak banyak beza. Okey, soalan yang ketujuh. Ahli pertama bagi alkena. Merah metena, biru etena, kuning propana, hijau butana. Okey, ada juga jawab metena. Mana ada metena, kan dia mesti N mula daripada 2. Okey, kita tengok scoreboard kita. Okey, ada lagi ke atas orang yang sama. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya, soalan ke-8. Pembakaran alkena lengkap akan menghasilkan apa ni? Karbon dan air ke? Merah, karbon monoksida dan air. Kuning, biru, karbon dioksida dan air. Hijau, karbon dan karbon monoksida. Tak sempat jawab Okey, jawapannya adalah karbon dioksida dan air. Okey, seterusnya adalah soalan yang ke-8. Soalan ke-9 ya. Hitung peratus karbon berdasarkan jisim bagi sebatian propana dan propena. Okey, ni kamu kena kira. Lama masa dia
Kalau smart, dia boleh cari jawapan. Okay, lama masa yang ni. Okay, ada lagi 20 saat untuk kamu kira. Tidak ada 10 orang yang dah jawab soalan ni. Okay, time's up. Wow, 10 orang dapat jawab dengan betul. Okay, tahniah. Okay, the last question Kita tengok dulu siapa berada di tangga ke atas. Wah, Alia dah mendahului Iman. Okay, so sekarang soalan yang ke-10 yang menentukan siapa yang top berapa ni? Berapa orang okay. Yang top yang akan menerima surprise dari cikgu. Okay, berikut adalah tindak balas penambahan bagi Alkena kecuali okey, penambahan karbon. Okey, kita tengok 4 orang yang betul. Okey, are you ready guys? Nak tengok siapa yang menang? Cikgu 16. Tak ready. 16 cikgu. Okey. Okey, ketiga Anis ni rasanya. Kedua Isma. Pertama Alia. Terima kasih atas sokongan semua. Saya terharu. Diam kau. Okey. Delta. Cikgu screenshot. Tak tunjuk dekat group. Okey, so Aunty Alia jangan lupa PM cikgu alamat. Tak adalah hadiah yang besar, sikit je hadiah cikgu nak bagi. Okey, so kita sambung dengan pembelajaran kita balik. Okey, so kita dah 12.20, kita pun dah nak tamat. Okey, sekejap ya. Okay, so kita pun dah habis bermain quiz. So cikgu harap kamu enjoy. Enjoy tak?
Enjoy gila cikgu. Saya suka. Suka. Okay, kalau suka Walaupun tak nanti menang. it's okay. Tak apa. Menang ke kalah ke itu nombor 2 kan. Yang penting kamu enjoy belajar. Okay, so sebagai latihan, adalah latihan kan? Tak kalah penat-penat main game tak ada latihan. Okay, so sebagai latihan, cikgu nak minta kamu buat latihan modul muka surat 115 dan 116. Okay, muka surat 115, 116, latihan 37 dan latihan 38. Okay, ini kamu buat dan hantar ke Telegram cikgu. Okay. Kalau ada soalan, esok malam kita ada kelas kan? Okay, esok malam kita ada kelas. So esok malam cikgu akan bincangkan kelas untuk esok malam. Cikgu akan bincang pentaksiran sumatif 2. Okay, ni. Dah hilang ke ada lagi? Okay ni, cikgu tunjuk dekat kamera. Itulah. Dah buat ke belum pembetulan dia? Sikit. Okay, so cikgu harap kamu dah buat supaya kita boleh tengok kat mana kita salah. Okay, so esok malam cikgu akan bincang latihan ni. Jangan lupa ya. Jangan lupa, make sure. Esok 8.30 boleh ke nak pukul 9? 8.30 cikgu. Alright, besok kita akan on 8.30 dan jangan lupa buat latihan modul muka surat 115 dan 116. Latihan 37 dan 38 hantar melalui Telegram cikgu. Okay? Okay. Kalau ada soalan jangan lupa PM cikgu. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.